Anda ingin menjadi seorang usahawan digital? Terukai ilmu perniagaan digital bersama e-Usahawan. E-Usahawan adalah salah satu inisiatif Malaysia Digital Economy Corporation untuk membudayakan keusahawanan digital di kalangan pelajar TVET dan IPT dan usahawan mikro. Ia dilaksanakan melalui integrasi kurikulum keusahawanan digital di institusi TVET dan universiti. Silibus ini telah mendapat pengiktirafan daripada Ofqual, iaitu sebuah badan akreditasi antarabangsa. Kelas e-Usahawan ditawarkan secara offline dan online melalui e-usahawan.mdec.my. Pelajari kaedah asas perniagaan digital, pemasaran melalui media sosial, penghasilan ayat jualan yang berkesan, laman sesawang dan email, dan close sales melalui WhatsApp. Anda akan pelajari semua ini untuk melonjakkan perniagaan anda dari tahap digital commerce, e-commerce dan cross-border commerce.
Jika anda adalah rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, mempunyai bisnes, mempunyai gadget dengan sambungan internet, anda layak untuk menyertai program ini. Penyertaan kelas e-usahawan secara online dan offline adalah percuma bagi tahun 2018. Tempat adalah terhad. Daftar hari ini di eusahawan.mdec.my. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Tak kiralah sama ada anda menonton melalui aplikasi Zoom ataupun FB Live. Harap semuanya baik-baik sahaja hari ini. Saya Jun dan selamat datang ke eDagang Expo #EDX yang dianjurkan oleh Malaysia Digital Economy Corporation MDEC dan disokong oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM. Saya nak cerita sedikit ya tentang eDagang Expo ini. Ianya bertujuan untuk berkongsi maklumat dan menggalakkan para usahawan untuk berniaga secara atas talian ataupun e-dagang. Tak kiralah sama ada anda micro enterprise ataupun pengusaha kecil dan sederhana ataupun pengeksport. Kami ada turutan webinar yang sesuai untuk kategori perniagaan anda. Kami berlangsung selama 5 hari dari 4 Mei sehingga 8 Mei ini dan
bermula pada pukul 10.30 pagi sehingga 4.30 petang. Setiap hari kita akan ada 4 slot webinar dan juga setiap satu webinar akan berlangsung lebih kurang selama 75 minit. Anda digalakkan untuk bertanyakan soalan sepanjang webinar ini diadakan kerana kita akan ada sesi soal jawab di akhir perkongsian nanti. Anda boleh bertanya soalan di section Q&A bagi yang menggunakan aplikasi Zoom dan bagi yang menonton melalui FB Live boleh menaip di ruangan komen. Bagi mereka yang nak mendapatkan maklumat lanjut dan juga untuk mendaftar webinar-webinar yang kita ada sehingga 8 Mei ini, bolehlah melawat laman sesawang kami di www.go-sengkang-ecommerce.my. Okey, dan juga sebelum saya lupa, sesiapa yang menonton melalui FB Live tu, silalah berkongsikan link ataupun tag rakan-rakan anda untuk menonton bersama sebab kami ada banyak informasi yang bermanfaat untuk dikongsikan hari ini. Dan tak lupa juga, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di luar sana. Baiklah, sepanjang hari ini kita ada perkongsian daripada MDAC, Shopee, Boost Order dan Global Shoppers Malaysia. Apa yang menarik, mereka akan memberikan promosi hebat kepada anda. Jadi kalau nak tahu apa promosi hebat tu, kenalah setia bersama kami ya. Apa yang penting kami harapkan e-dagang expo ini dapat membantu perniagaan anda. Lebih-lebih lagi kita tengah berdepan dengan pandemik COVID-19. Baiklah, topik kita yang pertama pada hari ini ialah pengenalan kepada e-usahawan dan pedas program. Untuk topik ini kita ada menjemput 2 orang speaker. Speaker pertama ialah Cik Eza Masgiatul Karyani, pengurus projek latihan usahawan mikro. Speaker kedua nanti ialah Puan Mas Liza, pengurus projek pedas. Jadi Puan Cik Eza akan bermula dulu ya. Apa khabar Cik Eza? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Selamat datang ke e-dagang expo. Terima kasih. Okey. Thank you. Jadi saya serahkan sesi ini kepada Cik Eza. Bolehlah Cik Eza bercerita tentang diri serba sedikit dan juga apa yang menariknya tentang e-usahawan program ni. Okey, terima kasih Jun. Alright, Assalamualaikum semua, selamat pagi, selamat berpuasa kepada semua umat Islam yang berpuasa pada hari ini. Okey, saya mulakan, saya kenalkan dengan diri saya dulu. Nama saya Eza Masgiatul Karyani. Saya merupakan pengurus projek latihan usahawan mikro. Saya telah bersama dengan MDAC selama 17 tahun. Tetapi sebelum ini saya terlibat di dalam division finance. By profession, saya sebenarnya seorang accountant, tetapi setelah 15 tahun saya berkhidmat di finance, saya merasakan saya ingin mencuba sesuatu baru dan saya ingin membuat sesuatu yang memberi impact secara direct kepada rakyat. Oleh itu saya buat keputusan, saya bertukar arus ke usahawan program inilah. So setelah saya ber2 tahun di usahawan ini, banyak kejayaan yang telah saya lihat sendiri dari kacamata saya sendiri. Kejayaan yang dikecapi oleh usahawan di luar sana. Tidak dapat saya gambarkan kepuasan yang saya alami setelah melihat usahawan di luar sana berjaya. Ialah satu satisfaction yang tak dapat saya nak luahkan sebenarnya. Okay? Okay, cukup saya. Alright, now saya akan cerita pasal e-usahawan. So I will share you the slide about e-usahawan. So then I can explain nanti, okay? Sekejap ya. Okey. Saya mulakan. Apa itu e-usahawan? Apa itu program usahawan mikro? Alright. Program e-usahawan ini adalah satu program inisiatif daripada Kerajaan Malaysia. Ianya program ini menerapkan nilai-nilai dan ilmu keusahawanan di kalangan belia dan juga usahawan mikro. Di dalam program ini, peserta dapat menerokai ilmu perniagaan secara online, secara digital. Okey, dengan mengikuti kursus e-usahawan ini, peserta akan dapat mengembangkan perniagaan mereka dengan menggunakan platform digital sama ada di social media ataupun juga di e-marketplace. Alright, di dalam kursus ini, peserta akan didedahkan
dengan teknik pemasaran digital yang efektif, praktikal, relevan kepada semua pengguna. So pada khususnya program ini kami desain khas untuk usahawan mikro untuk menimba ilmu. Menimba ilmu dari segi apa itu, bagaimana nak membuat perniagaan secara online, secara digital. Sebab sekarang ini semua sudah beralih kepada digital, so mungkin ada lagi usahawan di luar sana yang tidak tahu bagaimana cara-cara untuk menjual produk mereka secara online. Dan itulah datangnya idea kami untuk membuat program ini. Alright, so saya share apa yang konten kita akan ajar di dalam program ini. Alright, antara program yang kami akan sediakan yang akan anda pelajari dalam program ini adalah seperti asas keusahawanan. Asas keusahawanan ini penting untuk usahawan tahu apa dia tahu macam mana dia nak bentuk dia punya mindset, dia punya minda pemikiran sebagai seorang usahawan. Dan kami akan mengajar cara-cara untuk membuat branding, cara-cara untuk buat packaging, cara-cara untuk membuat SWOT analysis, dan sedikit sebanyak kami juga akan menyentuh dalam asas keuangan. Asas keuangan ni penting sebab di situ mereka akan membuat kira-kira sama ada profit margin, pengiraan profit dan margin, sebab kita tak nak usaha di sana hanya jual barang tanpa mengira dia punya margin. Margin tu penting sebab tak nak nanti jual barang at the end mereka akan rugi. Alright, lagi satu modul yang penting adalah memahami search engine optimization, SEO. SEO ni penting untuk usaha mengetahui bagaimana dia nak apa itu Google Trend dan bagaimana dia nak buat Google My Business. So katakan orang di luar sana ingin mencari produk-produk, dia boleh Google, akan keluar produk-produk mereka dalam Google. So benda ini penting untuk orang luar tahu akan produk mereka di talian. Alright, dan juga kami akan juga menyentuh topik mengenai Facebook and Instagram. Alright, kita fokus dekat social media untuk kursus ini, so kita akan buat untuk Facebook dan juga Instagram. Alright, untuk Facebook ni, kami akan mengajar mereka bagaimana untuk membuat posting di FB. Kita tak nak usahawan-usahawan sana ramai yang silap. Mereka rasa bila mereka dah post gambar di FB, dia dah buat marketing. Tetapi sebenarnya banyak teknik-teknik yang boleh mereka pelajari bagaimana mereka nak menarik perhatian orang untuk membeli produk-produk mereka. Contohnya, kami mengajar macam mana nak buat copywriting. Kami mengajar bagaimana untuk menyasarkan pengguna. Kami akan mengajar bagaimana untuk menempatkan iklan mereka dalam Facebook. Dengan teknik-teknik yang betul ini, mereka akan dapat menarik lebih ramai lagi pengguna untuk membeli produk mereka. Begitu juga dengan IG. Di IG ini kami akan mengajar teknik-teknik seperti bagaimana mengambil foto dan bagaimana kita nak buat teknik penulisan yang betul untuk menarik orang di dalam IG, dan bagaimana untuk menyasarkan pengikut untuk membeli produk-produk mereka di dalam Instagram. Okey. Modul-modul yang telah kami susun ini, yang telah kami reka, yang telah kami bentuk dan kami polish bersesuaian dengan target audience kami, iaitu mikro usahawan. Kami merasakan kami merasakan modul-modul ini amat penting untuk pengusaha-pengusaha mikro di luar sana yang baru ingin bermula membuat bisnes online dan ingin mengembangkan perniagaan mereka secara online. Ilmu-ilmu ini perlu mereka pelajari. Mereka perlu mengambil tahu apa yang perlu dilakukan. Alright? Okey. Program e-usahawan telah bermula sejak tahun 2015 lagi. Alright, kami bermula dengan pilot dan kami mendapat permintaan yang amat tinggi dan kami meneruskan program ini sehinggalah tahun ini. Sekali, kalau saya nak bercerita mengenai pencapaian e-usahawan selama ini, sejak tahun 2015 sampai ke 2019, kami telah berjaya melatih seramai 167,000 usahawan mikro di luar sana. Dan mereka telah menjana pendapatan lebih daripada 611 juta. Pendapatan terkumpul telah berjaya mereka catatkan selama ini. Pada saya personally rasa inilah satu pencapaian yang amat baik. Ini menunjukkan the program is give the impact to the usahawan di sana untuk memajukan program mereka. Dengan khusus usahawan ini, sedikit sebanyak usahawan mikro di luar sana tahu dan dapat mengembangkan perniagaan mereka dan dapat meningkatkan pencapaian hasil jualan mereka. Alright. Okey. Macam saya katakan tadi, program usahawan telah bermula pada tahun 2015. Selama ini, program ini dijalankan secara face to face. Maknanya, peserta perlu datang attend kelas dan mengikuti kelas selama 1 hari. Program ini tak lama, 1 hari saja. Tetapi pada tahun ini, disebabkan situasi yang kita alami sekarang, kami telah balik arah.
kursus ini kami telah jalankan secara online. Alright. So sejak daripada 1 bulan April itu, 1 April hari itu kami menjalankan training ini secara online, dan pada bulan April sahaja hari itu kami telah berjaya melatih seramai 6,000 usahawan di luar sana. Dengan keadaan sekarang ini, kami tidak mahu disebabkan oleh PKP pemberian ilmu ini terhenti. Kami tidak membuat sebagai alasan, oh kita tak boleh buat kelas sebab tak boleh nak keluar rumah, tak boleh buat kelas. Kami tak mahu itu jadi satu alasan, sebab kami merasakan inilah masa yang terbaik dan masa yang kritikal untuk usahawan di luar sana untuk beralih arah kepada online. Daripada dulu kalau dia jual di gerai-gerai atau di kedai-kedai secara offline, secara konvensional, now adalah masa untuk dia bertukar arah kepada online. Sebab itulah kami bersependapat bahawa kelas ini harus diteruskan walaupun kita buat secara online. Okey. Untuk sepanjang bulan April itu kami mendapat demand yang agak tinggi, alhamdulillah, dan kami mendapat feedback yang amat memberangsangkan daripada peserta yang mengikuti ini. Ramai yang telah menukar cara perniagaan mereka secara online. Alright. Macam saya katakan tadi, kita sekarang dibuat online, so katakan adik-adik antara anda semua yang berminat untuk menyertai program ini, anda boleh lawati Facebook kami, iUsahawan. Di sana kami ada sertakan jadual kelas yang akan dilakukan setiap hari. Di sana anda boleh memilih di kelas mana yang anda ingin sertai. Jadi walaupun anda masih berada di rumah, anda masih boleh mempelajari ilmu-ilmu ini. Sebab belajar ilmu ini dia tidak terhenti dan tidak terbatas. Setiap hari ada saja ilmu yang kita boleh belajar. Dan jika anda melawati kita punya Go E-commerce adalah kita punya portal. Di sana jika anda register, anda akan ada sistem pembelajaran secara online yang berterusan. Di sana ada modul-modul yang anda boleh tengok dan ada video yang anda boleh belajar untuk meningkatkan lagi ilmu perniagaan digital anda semua. Di samping itu juga, jika anda melawati kita punya Facebook iUsahawan, di sana setiap hari, boleh katakan setiap hari kami akan ada buat live bersama trainer-trainer, bersama speaker-speaker untuk mengajar bagaimana untuk membantu anda, bagaimana untuk meningkatkan perniagaan anda. Terutama sekali di zaman PKP ini, di zaman musim PKP ini. Setiap hari kita akan share. Okey, tapi ingin saya tekankan dekat sini, nadi penggerak program iUsahawan ini adalah tenaga pengajar iUsahawan itu sendiri. Kami ada sebilangan kumpulan, we call it as certified trainer iUsahawan. Mereka inilah yang menggerakkan program iUsahawan ini, mereka inilah yang memberi komitmen 100% kepada program ini yang menyebabkan program ini dapat berjalankan dengan jayanya. Di sini saya ingin share sedikit feedback yang kami dapat. Alhamdulillah, macam saya katakan tadi, so far the majority of the feedback kami dapat semua amat memberangsangkan dan amat gembira dengan program ini. Macam kita katakan tadi, program ini selama 6 jam. Dan selama 6 jam, mereka tidak terasa begitu sekian lama. Dan walaupun program ini secara online, tetapi program ini kita mesti ada komunikasi dua hala antara peserta dan juga tenaga pengajar. Di mana peserta boleh belajar, di sana peserta boleh bertanya dan trainer itu akan membantu mereka sedaya yang mungkin. Okey, kursus iUsahawan ini kami tidak menerapkan hanya sebagai teori sahaja. Dalam kelas ini kita akan menerapkan nilai-nilai praktikal di mana contoh tadi kita ada topik mengenai copywriting, right? So sekarang bila pengajar mengajar akan mengenali teknik copywriting, peserta akan membuat copywriting tersebut dan pengajar mengajar akan memberi komen bagaimana membaikkan lagi copywriting. Seperti macam FB page, katakan sebelum ini usahawan tiada FB page. Di dalam modul ini kita akan mengajar mereka bagaimana untuk mereka mencipta akaun FB page dan mereka akan terus membuat akaun FB page di dalam kelas itu sendiri. Sebab itulah kan saya katakan tadi, kursus ini bukan sekadar teori tetapi juga aspek praktikal. Okay? Alright. Okay. Sorry. Okay. Bersama dengan saya hari ini adalah Puan Siti Zubaidah. Puan Siti Zubaidah merupakan salah seorang peserta yang menyertai program iUsahawan ini.
Puan Zubaida adalah pemilik perniagaan bernama Laman Segar Resources. Puan Zubaida dia base dekat Melaka. So hari ini Puan Zubaida akan bercerita mengenai pengalaman beliau sebagai seorang peniaga sebelum beliau menyertai program ini dan selepas beliau menyertai program usahawan ini dan bagaimana usahawan akan membantu beliau untuk memajukan perniagaan beliau. Silakan Puan Zubaida. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Jun, selamat pagi Cik Ezra dan selamat pagi pada semualah. Okey, saya Siti Zubaida daripada Laman Segar Seafood. Syarikat kami base di Kampung Pernu Melaka lah. Dan kami merupakan pembekal makanan laut lah kepada ikan-ikan bakar, restoran, hotel dan resort lah di sekitar Melaka dan juga negeri-negeri lain lah di semenanjung Malaysia seperti Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur dan macam-macam lagi lah. Okey, antara produk kami ialah king crab, US lobster, Canadian lobster, ketam nipah, udang XL, sotong jumbo, belangkas dan macam-macam lagi lah. Bukan takat tu je, kami juga pasarkan hasil laut nelayan tempatan lah seperti belangkas, mentarang, ada macam-macam lagi lah. Okey, saya pasti sepanjang PKP ni ramai yang terkesan kan, macam saya jugalah. Alhamdulillah dengan apa yang saya belajar di e-usahawan saya dapat apply lah sepanjang PKP ni sebab macam saya peniaga pembekal pada kedai-kedai makan, so kedai tutup, jadi mula-mula tu kita pun macam terduduk lah. So daripada situ saya mula push saya punya online sales lah, apa yang saya belajar tu. Okey, Alhamdulillah lah dengan ilmu yang saya dapat tu, saya apply. Jualan saya sekarang dah makin bertambah lah, runner saya daripada seorang sekarang dah jadi 4 orang lah. So sekarang kita buat door to door delivery lah sepanjang PKP ni. Antara cabaran yang sebelum saya join e-usahawan ialah sebelum ni saya menjual secara konvensional lah dan saya cuma menjual daripada personal Facebook saya. Jadi susahlah saya nak yakinkan customer saya, macam saya nak target pada customer wholesale, jadi saya nak tunjuk produk apa semua pun susah sebab saya tak ada page, tak ada apa. So orang jadi kurang yakin lah pada saya. Dan Alhamdulillah lepas saya join e-usahawan ada banyak improvement lah. Okey, saya join e-usahawan, saya ingat lagi tarikh dia 4 hari bulan 11 2017. Masa hari tu diorang ajar saya untuk buat page company. Sebelum tu saya macam kita tak ada keberanian lah untuk buat page company sendiri, tapi lepas kita buat page company tu kita nampak banyak improvement dan memang impact yang besar lah pada syarikat saya. Dan yang paling penting walaupun kursus tu sehari tapi kita dapat banyak input lah. Contohnya di kelas e-usahawan tu dia akan ajar lah macam mana kita nak buat iklan di media sosial. Okey, dia akan ajar kita macam mana kita nak tangkap gambar. Okey, saya jual ikan. Macam mana saya nak tunjukkan ikan saya lebih menarik daripada orang lain. Macam mana saya nak capture betapa freshnya ikan saya daripada orang lain. Okey, bukan takat tu je, dia juga ada ajar kita copywriting lah. Copywriting dia akan ajar soft sell, dia ajar hard sell. Lepas tu dia akan suruh kita try buat dan dia akan komen apa yang nak add on apa ni. So dia guide kita. Okey, bukan tu je, saya juga belajar pasal Google Trends dan macam-macam lagi lah. Okey, lepas daripada saya buat page kan, saya boleh cakap kata sales saya meningkat dalam 5 kali ganda tau. Okey, lepas tu saya juga daripada situ saya dah start dapat customer wholesale lah. Maknanya bukan takat dekat sekitar Melaka, saya dah start dapat customer daripada luar. So pelanggan pun makin yakin, maknanya dia just scroll kita punya page, dia tengok gambar-gambar, so dia confident dengan kita untuk beli daripada kita lah. Daripada situ profit margin pun makin bertambah lah sebab daripada retail ke wholesale kan. Benefits pada saya lepas join e-usahawan, saya dah tahu cara yang betul macam mana nak berniaga online. Sebelum tu kita macam kita main belasah je kan, kita tak ada ilmu. So after join tu kita tahu okey macam mana kita nak attract kita punya customer lah. Bila saya apply tu Alhamdulillah kan. Lepas tu sekarang ni kiranya syarikat Laman Segar ni semakin dikenali lah. Dan Alhamdulillah juga pada tahun 2019 tahun lepas kita dapat anugerah Wira Digital daripada MDEC lah.
Okey, yang paling penting pada saya MDEC ni dia bukan takat habis kelas pada hari tu saja tau. Dia juga akan call dan monitor kita, dia akan tanya kita tentang sales kita, apa yang dia boleh tolong, dan coach dia juga sangat membantu. Maknanya bukan habis di situ saja. Okey, kalau kata kita nak minta opinion daripada dia, kita boleh contact dia dan dia akan tolong kita tanpa bayaran. Itu paling penting. Macam saya Asnaf, saya dapat bantuan perniagaan lah daripada Amanah Ikhtiar, dan dengan duit tu dan dengan apa yang saya belajar di e-usahawan, saya dapat tambah pendapatan saya lah ke tahap sekarang lah. Okey, saya pasti COVID-19 ni bagi big impact pada kita semua. So sekarang semua terpaksa hidup dalam keadaan new normal lah. Okey, saya rasa dah tiba masanya untuk usahawan-usahawan semua, terutama sekali usahawan konvensional ataupun orang yang baru nak berniaga. Inilah masanya untuk berniaga secara online lah. Okey, jangan risau kalau tak pandai sebab e-usahawan banyak ni, maknanya you boleh pergi ke Facebook e-usahawan, hampir setiap hari diorang akan buat classes. Kita boleh ikut kelas dia tu. Maknanya you sambil duduk rumah you boleh dengar kelas tu tau. Lepas tu macam bukan takat tu sajalah, bukan takat dia ajar macam mana nak berniaga, tapi diorang juga akan ajar macam mana kita nak pasarkan kita punya produk di Shopee, Lazada, di Carousel, dan juga macam-macam lagi lah. Contoh yang baru-baru ni MDEC siap ajak kita untuk join Our Shop by AirAsia. Tu antara benefit lah pada saya. Dan yang paling penting sebagai usahawan rebut peluang dan apply apa yang anda belajar di e-usahawan, apply pada bisnes anda. Saya pasti anda akan nampak big impact pada company anda. So jadilah usahawan yang berilmu, rebut peluang ni. Saya pasti dengan bimbingan MDEC dan e-usahawan, insyaAllah anda juga pasti akan jadi berjaya. Sekian saja kot perkongsian daripada saya hari ini. Stay safe, stay at home, dan jom join e-usahawan. Okay, back to you Miss Iza. Alright, thank you Puan Siti Zubaidah. Inilah macam saya katakan tadi antara kejayaan yang usahawan di sana kecapi setelah menyertai program usahawan ini, di mana dia memberi impact menaikkan taraf hidup Puan Zubaidah dan memajukan perniagaan beliau daripada tidak dikenali sehingga dikenali. Inilah satu kepuasan yang saya katakan tadi, kepuasan yang tidak dapat kami nak gambarkan bila melihat usahawan-usahawan di sana berjaya. Okay? Alright. Hari ini juga saya ada menjemput Coach Sharina. Coach Sharina merupakan salah seorang certified master trainer e-usahawan. Dia telah bersama dengan e-usahawan telah beberapa tahun. So maybe Coach Sharina boleh bercerita sedikit pengalaman Coach Sharina dalam mengendalikan program e-usahawan. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Sharina Shaharin, dikenali oleh dekat luar sana sebagai Coach Sharina. Sebelum saya jadi trainer usahawan, saya dulu sebenarnya bekerja bahagian engineering, bahagian keselamatan internet. Sejauh tu melompat daripada engineering keselamatan internet kepada social media. Tapi masa sebelum saya jadi trainer usahawan, saya mula dah start secara kecil-kecilan mengajar macam mana orang membina online presence dekat social media. Jadi bila saya dapat peluang untuk join usahawan dekat MDEC, saya nampak itu satu platform yang lebih besar untuk saya bantu usahawan-usahawan kat luar sana macam mana diorang boleh bermula daripada asas sampai ke yang lebih jauh. Okey. Cabaran masa saya mula menyertai training sebagai trainer usahawan ni sebab kita punya target adalah B40. So seperti yang ramai orang tahu, B40 mereka ada ilmu IT tu ada level dia, ada tahap dia. Dan masa permulaan saya join usahawan tahun 2016, saya banyak approach kawasan luar bandar, saya banyak approach Felda. Jadi dekat situ ada beberapa cabaran lah, macam bila saya buat kelas dekat pusat internet Satu Malaysia.
ada yang cram berkongsi komputer for the first time, satu komputer 2 orang. And then yang biasa tengok Facebook dekat telefon, bila nak buka komputer tu dia dah lupa pula password. So trainer kena tolong resetkan password. So itu antara cabaran dia lah. Macam saya ni juga seorang ibu tunggal. Jadi bila saya pergi jauh-jauh, cabaran saya sebagai trainer juga adalah untuk memastikan perjalanan anak saya pergi sekolah, balik sekolah tu terurus. Tapi sebab saya punya ilmu IT ni agak tinggi, jadi saya daripada Sabah pun kalau saya pergi Labuan, saya boleh panggilkan Grab. Bila pukul 5 dia nak balik tu kita dah standby dah. Siap bagi tahu student, nanti kalau pukul 6 tolong ingatkan, remindkan saya kena call Grab untuk anak saya. So benda tu berlaku hampir setiap minggu lah sebab saya selalu outstation. So call Grab untuk dia pergi, dia pandai lah nak pergi sekolah balik sendiri, tapi bila dia nak balik daripada sekolah ke rumah, of course dia tak boleh bawa telefon, jadi mak dia kena panggilkan Grab. Itu penggunaan teknologi yang boleh membantu kita juga. So selain daripada kita gunakan social media untuk bisnes, teknologi macam apps yang ada dekat dalam kita punya phone tu juga banyak membantu. So satu lagi cabaran bila kita macam saya, kadang-kadang bila trainer dia perlu cuba target kelompok-kelompok usahawan ataupun target-target yang kita nak bantu. Saya pernah juga masuk hutan cuba nak approach orang asli. Tapi masa tu saya tak dapat nak jalankan program usahawan, satunya sebab target saya ke sana adalah masuk betul-betul dekat Royal Belum, hutan. So bila masuk hutan, satu bar signal pun tak dapat. Jadi bila saya tak dapat target yang saya pergi tu, saya just join diorang punya community punya service lah. Tapi pada masa yang sama rakan saya yang lain ada juga approach orang asli tapi dekat kawasan yang lain. So ada juga kelompok orang asli yang dapat menjalani program usahawan dan mereka dah pergi jauh. Even selepas usahawan diorang dah pergi sampai level up dan antara success story juga dalam MDEC. So itu antara cabaran-cabaran saya lah yang sebagai trainer. Kadang-kadang kita kena tolong updatekan komputer. Macam student datang kepada training, dia orang bawa laptop lama macam tahun lama, tahun 2000 berapa tah, ada yang Windows XP, kita kena tolong updatekan. Benda-benda tu berlaku dalam kelas. So itu antara cabaran saya untuk mengajar, tapi seronok tau bila kita cuba membantu dan kita berjaya membantu, itu satu kepuasan. Dan satu lagi kepuasan bila macam MDEC kadang-kadang hujung tahun dia akan meraihkan peserta-peserta usahawan kan, usahawan. Jadi bila saya juga join event-event macam tu, ada peserta yang datang pada saya, "Puan, saya dah sampai level up." "Oh ya ke? Tahun bila you join?" Tahun 2016. Pasal dia yang datang, "Puan, terima kasih Puan sebab selalu kongsi." Saya selalu ikut page Puan walaupun tak selalu komen. Sebab dia kata Puan selalu share macam program-program terkini yang MDEC selalu anjurkan. So apa kelebihan sebenarnya program usahawan ni berbanding program-program lain yang kat luar? Bila you dah join usahawan, sejak tahun lepas MDEC dah adakan portal Go E-commerce. Jadi peserta usahawan yang dah join kali pertama tu kita gunakan platform tu untuk mendaftar dan download sijil. Tapi selepas pada program, kita boleh macam refresh ilmu. Dalam program usahawan ni sehari. Tapi dalam portal Go E-commerce tu ada banyak sangat ilmu lain yang mungkin trainer tak sempat nak cover. So dekat dalam tu ada Facebook ads, macam Facebook ads nak buat speed test macam mana, kalau nak mendalami lagi pasal USP macam mana, video pun ada dalam tu. Ada banyak-banyak pecahan, ada FB ads, ada IG, ada email marketing, ada juga program dekat dalam tu macam mana nak export. So semua tu ada dekat dalam portal. Once you dah join usahawan, you boleh je masuk dalam portal dan tengok video-video tu. Okey, terima kasih. Sorry Pak Pak Sharina. Sorry Pak Sharina. Terima kasih semasa ini Pak Sharina di atas perkongsian. Okey,
kita dah bercakap pasal usahawan dan sekarang saya akan serahkan kepada Puan Mas Liza untuk bercerita mengenai program perkhidmatan hidangan setempat atau nama pendeknya adalah PEDAS. Silakan Puan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Izzah. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam Ramadan kepada muslimin dan muslimat sekalian. Boleh dengar ke? Alright. So saya Mas Liza, pengurus program PEDAS di MDEC. Sedikit latar belakang mengenai saya. Saya telah berkhidmat di MDEC selama 12 tahun ya, dan mempunyai pengalaman dalam pengurusan program yang berkaitan dengan keusahawanan. Terutama sekali dalam memperkasakan usahawanan menerusi platform digital. Tadi kita dah dengar cerita daripada Cik Izzah, daripada success stories e-usahawan dan juga trainer mengenai program e-usahawan. Menarik kan? So sekarang ni saya nak cerita sikit pasal satu lagi inisiatif di bawah MDEC yang berkaitan dengan keusahawanan yang diberi nama Perkhidmatan E-Dagang Setempat atau nama peliknya PEDAS. Alright? Ianya dilancarkan pada tahun lepas yang mempunyai visi. Sekejap saya share dulu. Saya lupa nak share. Sekejap ya. Nampak ya? So, seperti yang saya kata tadi, PEDAS ini mempunyai visi yang tersendiri, iaitu untuk membawa perniagaan luar bandar berkembang di luar sempadan biasa dengan menggalakkan transformasi digital di kalangan pengusaha kecil, mikro dan sederhana di kawasan luar bandar untuk sejajar dengan perkembangan e-dagang setempat. So, visi kami adalah untuk bawa usahawan ini, produk-produk mereka keluar daripada kampung ataupun daerah yang mereka biasa jual. So dengan PEDAS ni, dengan slogannya satu klik sejuta peluang. Program PEDAS ini dapat menyelesaikan masalah PKS luar bandar, iaitu mereka yang mempunyai kekurangan akses kepada pengetahuan dan juga panduan untuk memperkembangkan perniagaan di dalam platform e-dagang. So kita faham masalah-masalah PKS luar bandar ini, mereka kekurangan masa, akses dan sebagainya untuk orang kata belajar macam mana untuk memperkembangkan perniagaan mereka di platform e-dagang. Jadi PEDAS oleh itu pada tahun lepas kami telah mula program PEDAS ini dan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM untuk menawarkan perkhidmatan PEDAS ini di pusat internet desa mereka sebagai lokasi sehenti untuk memberi peluang dan juga ruang kepada pengusaha mikro, kecil dan sederhana untuk mengasah kemahiran dalam perniagaan di platform e-dagang ini. So itu adalah orang kata vision PEDAS lah untuk menyelesaikan masalah, dan kami ada lokasi sehenti yang sekarang berpusat di pusat internet desa. Perkhidmatan yang ditawarkan di pusat-pusat PEDAS ni termasuklah memprofilkan, tengok kan kat bawah tu ya, kita profilkan bisnes anda untuk mengenal pasti jurang perniagaan online anda, atau membantu pengusaha untuk memahami dia punya keboleh pasaran produk mereka, sama ada boleh pasarkan ke atau tak boleh pasarkan. Jadi kita profile dulu your business, nak mengetahui jurang perniagaan anda itu. Kami juga memberi khidmat dalam strategi penjenamaan. Bagi kami penjenamaan adalah sangat penting kerana orang kena tahu jenama anda. Kalau orang tak tahu jenama anda, branding anda, orang tak akan beli. Betul? Jadi kita akan mengukuhkan jenama dan penampilan produk anda. Kami juga memberi latihan dan juga bimbingan pemasaran digital di platform social media seperti Facebook dan Insta, dan penggunaan e-dagang. Untuk meningkatkan produktiviti anda ataupun produktiviti bisnes anda supaya lebih berdaya saing dalam dunia perniagaan sama ada di lokal ataupun global. Kami juga memberi khidmat nasihat yang lain yang berkaitan dengan perniagaan seperti rancangan perniagaan, business plan, pendaftaran perniagaan, pelabelan, pembungkusan, persijilan, penjenamaan dan sebagainya yang berkaitan dengan perniagaan dengan kerjasama daripada agensi tempatan dan juga rakan industri
dalam memantapkan ekosistem dan keperluan PKS. Jadi kita bagi end-to-end solution, alright, to PKS ni, alright. Okay, orang yang kata di sebalik takbir PEDAS ni adalah pengurus di pusat internet sendiri. Dia adalah sebagai tenaga pengajar kepada program PEDAS ini. Mereka adalah menjadi titik hubungan kami untuk menyampaikan khidmat nasihat e-dagang kepada golongan pengusaha PKS Mikro di kawasan masing-masing lah. Right? So pengurus-pengurus PID ini ataupun pusat internet desa ini telah dilatih oleh MDEC dan mereka memainkan peranan yang penting sebagai tenaga pengajar dan juga penasihat. Penasihat kepada PKS serta PKS Mikro ini untuk membantu mereka memasarkan produk mereka di atas platform e-dagang. So you ada one station lah, ada orang tenaga pengajar di pusat internet itu yang berada di sana, station di sana, dan anda boleh kontak dia pada bila-bila masa. Okay? Pengurus PID juga akan menganjurkan kelas-kelas latihan yang berkaitan dengan e-dagang dan keusahawanan digital bagi memanfaatkan komuniti tempatan ini. So secara keseluruhannya lah saya nak cakap pusat-pusat internet desa ni memainkan peranan yang penting dalam menjayakan program ini kerana pengurus ni mempunyai hubungan yang rapat dengan komuniti dan untuk membimbing orang kata usahawan ini menjadi juara digital tempatan. Nampak kat sebelah kanan tu? So the end is daripada pengurus, dia buat profil, buat strategi penjenamaan, pemasaran digital, penggunaan e-dagang, dan akhir sekali kami ingin dapatkan hasilnya adalah untuk membangun ataupun menghasilkan juara digital tempatan di kawasan tersebut. Dan kami mengharap dengan terhasilnya juara digital tempatan ini dapat memberi orang ini ataupun juara ini akan dapat memberi khidmat semula kepada komuniti tempatan atau komuniti setempat dan masyarakat keseluruhannya dalam berbagai bentuk seperti maybe menurunkan ilmu yang telah dibajar kepada usahawan baru supaya mereka dapat belajar dan mencontohi pengalaman dari seseorang yang sudah berjaya di bawah program PEDAS ini. Okay? Okay. So, oleh itu, itulah kami berharap lebih banyak lagi PKS Mikro di luar sana merebut peluang ini untuk meningkatkan pengetahuan anda semua dalam bidang e-dagang supaya mereka mempunyai kelebihan dan peluang yang lebih tinggi untuk kekal relevan dengan orang kata dengan industri yang lain dan berjaya dalam perniagaan di jangka masa depan. Okay, di jangka masa panjang lah. Right? Kita pergi next slide. Okay, di sini saya nak kongsikan sikit mengenai pencapaian PEDAS pada tahun lepas. Saya kata tadi kita baru bermula tahun lepas dan kita telah mengaktifkan 10 lokasi PEDAS, alright, di Malaysia ni. Dan di sini setakat ini kita telah melatih 1,350 usahawan mikro dan 740 telah menjual produk mereka di e-dagang iaitu di Shopee. Alright. Dan untuk maklumat sikitlah saya nak cerita pasal Shopee ni. Kami actually telah bekerjasama dengan Shopee, iaitu platform e-dagang nombor 1 di Malaysia. Anda semua sedia maklum kan? Kami telah bekerjasama dengan Shopee untuk memperkasakan program PEDAS ini, di mana pengurus PID ini telah diberi latihan tambahan, advance training oleh pemain industri ini, oleh Shopee untuk belajar bagaimana untuk membantu PKS Mikro ini boleh memasarkan produk mereka di platform Shopee ini. So daripada 1,000 lebih tu, 740 telah menjual barangan mereka di Shopee. Alright? Dan kami juga telah memilih 50 peserta yang telah menunjukkan komitmen dalam program ini. So out of yang kita dah train, kita dah berinteraksi, kita buat interview, kita nak tahu pasal dia punya business, pasal komitmen dia orang dan macam mana kita boleh tolong orang kata memperkasakan lagi bisnes mereka di atas talian ataupun di atas platform digital ini. Jadi kita telah memilih 50 peserta daripada 10 lokasi ini untuk mendapatkan, kita tawarkan bimbingan peribadi ataupun coaching selama 6 bulan untuk peserta ini. Jadi anda pun berpeluang lah kalau anda menunjukkan komitmen terhadap orang kata bisnes anda insyaAllah akan dapat juga terpilih menjadi orang kata untuk mendapatkan bimbingan ataupun coaching selama 6 bulan. Okay? Dan secara keseluruhannya boleh dikatakan usahawan di bawah PEDAS ini berjaya meningkatkan hasil jualan mereka sebanyak 5 kali ganda. Right? Okay.
Alright, so ini adalah lokasi-lokasinya. Yang berwarna hijau adalah lokasi yang sedia ada. Okay, 10 lokasi yang sedia ada. Dan kami akan disebabkan sambutan yang memberangsangkan, PEDAS akan diperluaskan lagi ke 100 lokasi di seluruh Malaysia. Okay, di mana 22 lokasi pada fasa kedua, itu yang berwarna brown tu, pada di coklat tu, dan 78 lagi lokasi di fasa ketiga. So insya-Allah 100 lokasi ini semua akan diaktifkan pada tahun ini. Alright? Okay. So saya nak promote sikitlah. Okay, disebabkan saya dah cakap tadi kan, semua training dan coaching session berlaku di pusat internet desa, di mana lokasi itulah di center tu. Jadi disebabkan musim PKP ni, PID ditutup. Jadi sepanjang PID ni ditutup, kami telah menyediakan online training untuk PEDAS. So di mana anda semua boleh duduk di rumah dan juga belajar cara buat bisnes online. So modulnya merangkumi Facebook, Insta, dan paling penting sekali memulakan perniagaan di platform e-dagang iaitu Shopee. Alright? So sesiapa yang berminat boleh berdaftar di pautan ini ataupun mengisi borang feedback di akhir sesi webinar ini nanti yang akan dihantar melalui email anda. Alright? Okay. Okay. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya nak, seperti saya kata tadi lah, kami ada 50 dan lebih daripada usahawan yang di bawah PEDAS ini yang telah berjaya, yang telah kami bagi title as juara digital, juara digital tempatan. Jadi saya nak kongsikan, saya nak panggil seorang usahawan yang telah berjaya di dalam program PEDAS ini. Beliau bernama Muhammad Zulkarnain dari Tanjung Malim, atau kami sudah boleh gelar beliau lah sebagai juara digital Tanjung Malim untuk berkongsi pengalaman beliau di dalam program PEDAS ini. Okey, sekejap ya. Okey, silakan Zul. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, good morning, selamat berpuasa ya. Nama saya Muhammad Zulkarnain bin Zainuddin daripada Pekan Tanjung Malim Perak. Pekan ni kecil je dan saya juga ada penjual tanjak, pengarang tanjak. Yang ni tanjak Melayu. Very niche produk saya sangat niche, tanjak Merdeka. Yang mana dulu sebelum saya join PEDAS, saya hanya menjual di sekitar Tanjung Malim. Dan sales saya memang agak sendu sebabnya memang kita jual secara offline dan hanya orang yang terdekat saja yang beli, dan yang bayar pun kadang-kadang ada yang tak jadi beli, kadang-kadang yang PM kita tapi bila dah tanya-tanya tapi tak jadi beli, so kita pun penat juga kadang-kadang. So dalam offline juga masalah saya hadapi, saya terpaksa bayar sewa butik yang mana setiap bulan kena bayar, itu sebelum saya masuk PEDAS. So di PEDAS, bila bulan, saya ingat lagi bulan 4, hujung bulan 4, 28, 24, wife saya ajak saya join program PEDAS. So program PEDAS ni dia ajar saya pasal Shopee e-dagang, platform e-dagang Shopee. Yang mana hari pertama tu saya diajar basic Shopee apa, macam mana nak letak gambar, macam mana nak upload video. Dan saya ambil gambar-gambar saya yang saya tangkap pakai telefon je, saya tangkap pakai telefon gambar-gambar tanjak saya letak dekat Shopee. So selepas tu Puan Dahlia yang mengajar saya di PID Tanjung Malim, ajar saya macam mana nak sign up dengan pos laju dan JNT Express, DHL, dan semua tu dengan kita sign up selaku usahawan, saya dapat rate pos yang istimewa lah, murah kan berbanding biasa. So itu dah menarik perhatian saya, dan selepas tu saya terus belajar lagi, dan dalam masa minggu kedua tu saya tak sangka gambar saya yang saya letak tu daripada zero, tiba-tiba ada 1 pembelian. Waktu tu saya dah mula rasa teruja lah. Dan kemudian esoknya bulan 5 tu dah masuk 20 pembelian. Seterusnya terus masuk lagi 30, dan terus satu hari tu saya boleh dapat tempahan sebanyak 99 tempahan di Shopee. Itu yang memang saya sangat teruja, dan saya punya income daripada zero terus melonjak ke RM5,000 sebulan waktu tu di Shopee sahaja. Dan
Dan seterusnya lepas tu bulan seterusnya tu masuk Ramadan naik lagi 9,000 ke 11,000 pun naik juga sekali lepas tu. Saya sangat sampai hari ni kalau saya kenalkan saya sangat terharu dan terima kasih pada MDEC dan program PEDAS, coaches, trainers yang ajar saya. Sebab sekarang ni saya sangat-sangat membanggakan kami jugalah sebab saya melonjak daripada customer sekitar Pekan Tanjung Malim, kini customer saya satu Malaysia, Sabah, Sarawak. Dan tak perlu lagi saya sewa kedai, saya hanya online Shopee saja dan pegang telefon saja. Dan hari-hari memang saya alhamdulillah kalau ikutkan bagi saya tunjuk live ada pembelian, ada 11 pembelian daripada pagi tadi 1, sekarang sudah 11. Terus maksudnya time webinar pun sale boleh berlaku lah dengan Shopee. And then dengan kita masuk Shopee ni, dia memudahkan usahawan bukan apa, sebab bila you masuk Shopee, you letak gambar, video, all the details, description, macam mana cara pembelian, dan di situ juga ada testimoni pengguna, pembeli yang mana dia akan bagi kita rate 5 bintang, sekiranya produk kita berkualiti dan murah dan menepati cita rasa mereka lah. Dan itu yang saya dapat dalam sepanjang tempoh saya berniaga di Shopee ni, saya sering kali dapat 5 bintang, pengiktirafan 5 bintang untuk produk saya, tanjak ni. Dan itu memudahkan customer baru yang produk tu dia nak search tanjak, contoh untuk musim nak raya kan, dia search tanjak, keluar kedai saya, Amazing Baby Tailor. Sebab saya jual tanjak kanak-kanak, dewasa dan bayi. So bila dia search tu, dia jumpa, dia nampak, dia akan terus tengok cara pembelian, harga berapa, siapa yang dah beli dan berapa rating yang diberikan kepada usahawan di Shopee ni. Maksudnya mereka ni adalah usahawan yang betul-betul trusted setelah melihat testimoni pengguna tadi. So, itu membantu saya. Saya tak perlu nak jawab PM jawab and then sendu jawab. Dia just terus automatik, tahu-tahu terus dah masuk dah pembelian. Masa saya tunjuk tadi kan ada 11 pembelian hari ni. So itu kelebihan Shopee. Yang mana produk niche produk niche ni, produk micro, produk pekan yang memang tanjak tu pun dah boleh online. Dan hari ni saya berkongsi alhamdulillah berkat tenaga pengajar juga, saya sekarang ni diiktiraf oleh Shopee, saya berjaya unlock achievement Shopee Seller Expert untuk kedai saya lah. Dan kali ini saya dijemput untuk join platform e-dagang Shopee International Singapore, yang mana di sana saya punya produk akan di-broadcast ke Singapura. Maksudnya saya duduk dekat Tanjung Malim tapi produk saya di Malaysia dan di Singapura. Dan dari situ juga saya dapat pembeli-pembeli daripada Singapura. Dan alhamdulillah memang produk saya berjaya hantar ke Singapura. Dan objektif utama MDEC dan PEDAS program untuk memastikan produk di pekan boleh cross border, dibeli oleh negara lain kan, Singapura, Brunei, Indonesia ke. Memang sangat-sangat berlaku dan memang itu yang saya sangat terharu dan terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah Cik Zulkarnain. Memang terbaik lah. Juga yang siapa yang usahawan yang nak join, whatever your product is, produk makanan ke, pakaian ke, fashion ke, accessories, boleh join PEDAS ni, program dia 6 bulan coaching dan mentor dan coaches yang super, memang padu yang berpengalaman. Mereka akan ajar step by step dan apa yang saya dapat hari ni, anda pun boleh juga dapat. Okey, terima kasih Cik Zulkarnain. Selamat. Okey, seterusnya kita dah kesuntukan masa je. Seterusnya saya jemput Coach Kamarul Bahrain atau nama glamournya Coach KB. Alright, mana Coach KB? Okey, selaku coach kepada Zulkarnain ni, yang banyak menolong beliau meningkatkan perniagaan dari zero ke hero lah, kita boleh katakan kan, dengan mengambil peluang perubahan kata dunia teknologi terkini yang dijadikan sebagai batu loncatan untuk beliau terus berjaya dalam memantapkan perniagaan dunia ekonomi digital ni. So kalau Coach KB boleh sharekan sikit pengalaman. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Kamarul Bahrain, also known Coach KB. So far alhamdulillah daripada program ni sangat betul-betul best dari segi kita run for program ni for 6 months ya. So yang ini antara yang saya rasa program kita panggil holding hand. Kebanyakan yang di luar sana banyak kita dah belajar teori, tapi when it comes to
guidance, holding hands. Sebab setiap usahawan yang kita guide, setiap orang ada dia punya challenge tersendiri dan setting untuk dia punya business, pergerakan dia lah. Kadang-kadang dari segi proses, dari segi dia punya branding, dari segi cara dia nak push dia punya produk dia tu, ada, setiap orang ada tersendiri. Kebanyakan kalau kita datang daripada kelas, dia secara general ataupun example yang dia bagi tu kadang-kadang mungkin kalau ada touch dan mungkin dia orang dapat lah. Tapi bila kita konsep, kita main coaching ni, itu yang antara best pengalaman yang saya berada di projek Tanjung Malim ni untuk di bawah PEDAS ni. Saya bersama dengan pegawai-pegawai di Pusat Internet Desa, kita troubleshoot pemasaran mereka, kita dengar keluh kesah mereka, kita identify, dan at the same time kita buat inisiatif, antaranya kita buat untuk penyediaan marketing material. For information, untuk sebagai showcase dalam dunia digital, benda paling utama adalah dari segi persembahan konten. Jadi di situ kita ambil inisiatif untuk kita pergi kepada expert yang betul-betul dalam bidang tertentu. Contohnya kami ada buat pergi berjumpa dengan salah seorang guru dalam bidang contohnya food commercial, dan juga flat lay punya expert untuk kita make sure presentation kita mesti TikTok. Sebab dalam, as you know, macam kita di luar sana, apa yang tuan-puan buat, ada orang lain buat. Jadi untuk menonjolkan keunikan, jadi benda-benda seperti demikian, macam contohnya gambar, presentation video, lepas tu dari segi penulisan copywriting dan seterusnya. Bila dah memasang, kita kena pergerakan perjalanan channel pemasaran tu, pemasangan game plan, iklan-iklan, dan di samping tu bila dah berlaku volume masuk, mulalah kita nak tengok dekat bahagian proses lah. Sebab ada setengah tu yang tengah kelang kabut, macam ada beberapa usahawan di bawah Tanjung Malim sekarang ni tak menang tangan. Dulu sebelum masuk 3 angka, kadang-kadang kita berguruk kepala je kan, tapi tengok sekarang 5 angka sudah. Okey, itu sesuatu yang sangat membanggakan pada projek ni. Ini program, pada saya katakan, ini bantuan Allah SWT, dan di samping itu juga effort mereka sebab kita dalam pemilihan dalam program ni, kita nak betul-betul yang committed, betul-betul ingin kita kita rasa agak berat kalau untuk mereka yang macam kita tolong buat kan, dia bersih effort, kita guide, kita bawa anda ke satu level lagi lah. Itulah sedikit perkongsian dalam pengalaman projek PEDAS ini yang mana memang betul-betul lekat di hati saya, dan memang kita nampak perubahan impact dia. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Coach. Okey, ada soalan ke nak bertanya ke siapa-siapa ke? Kalau mungkin kita ada masa berbaki ni. Okey, terima kasih kepada Puan Masliza dan sebentar tadi Cik Eza dan juga yang lain-lain. Begitu padat sekali perkongsian yang diberikan. Saya ada terima ni beberapa soalan, jadi kita nak go through very fast ya. Biasanya soalan ni untuk Cik Eza ni berkenaan dengan e-usahawan. Okey, soalan pertama. What is the definition of microseller? Mungkin dia ni nak sertai tapi dia tak tahu dia ni microseller ke bukan ni nak sertai e-usahawan ni. Microseller ni definisi dia kita generalkan dia adalah peniaga kecil-kecilan yang baru bermula, yang belum ada lagi staff ke ataupun kurang daripada 5 orang, yang masih lagi kecil-kecilan. Okey, ada lagi satu soalan juga untuk Cik Eza ni. EU program ni sesuai tak untuk industri perkhidmatan? Bersesuai. Sebab kita pun ada juga training ini bukannya untuk mereka yang menjual produk, tetapi juga sesuai untuk mereka yang ada services, di mana mereka boleh mempromosikan services mereka di dalam talian social media. So sekiranya mereka ada perkhidmatan yang disediakan, mereka layak untuk, mereka sesuai untuk menyertai program ini. Okey, so nampaknya itu sahaja masa yang kita ada setakat ini. Terima kasih sekali lagi untuk Cik Eza dan Puan Maslina dan juga yang lain-lain. Kepada yang menonton, terima kasih kerana menyertai webinar ini.
anda boleh mendapatkan salinan slide dan rakaman webinar yang akan dimuat naik ke portal Go E-commerce kelak. Jadi untuk mendapatkan akses, sila register sekarang di www.gosengkangecommerce.my. Dan juga untuk sesiapa yang berminat nak menyertai program e-usahawan dan pedas program yang telah dibincangkan sebentar tadi, sila klik pada pautan yang akan dipaparkan sebentar lagi. Dan juga kepada sesiapa yang menonton melalui FB Live, anda boleh klik pada link yang akan diletakkan di bahagian komen. Pada yang menonton melalui Zoom, jika anda terlepas pautan nanti, jangan risau kerana kita akan juga emailkan link itu kepada anda. Jadi kita berehat sebentar dan bertemu kembali di pukul 12.30 hari nanti bersama Shopee. Thank you.